Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Selamat datang ke tahun 2021 dan selamat datang kepada sesi pembelajaran kita secara online yang pertama. Okey, jadi kita akan teruskan. Okey, hari ini kita akan belajar tentang peraturan bilik sains. Okey, seperti yang saya rasa saya maklum, untuk tahun 1 dan tahun 2, saya rasa sudah diajarkan oleh cikgu-cikgu sains yang terdahulu tentang peraturan bilik sains. Jadi kita akan tengok semula apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, jadi sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Cikgu Muhammad Faizal bin Amdan, dan saya merupakan cikgu sains untuk awak yang bermula pada tahun ini. Okey. Jadi jikalau ada apa-apa pertanyaan ataupun kemusykilan, awak semua nak hubungi saya, awak boleh hubungi saya melalui Google Classroom ataupun nombor telefon saya 0109003965, ataupun awak boleh hubungi saya di laman Instagram saya. Okey. Jadi kita teruskan tentang mematuhi peraturan bilik sains. Okey. Jadi apa peraturan bilik sains yang ada? Okey. Okey, sebelum tu ada satu perkataan, bukan perkataan, satu ayat. A person who never made a mistake never try anything new. Okey, apa maksud dia? Maksudnya kita sebagai seorang manusia tidak pernah terlepas daripada membuat kesilapan. Tapi dengan kesilapan yang kita buat, kita belajar sesuatu yang baru. Okey. Okey, jadi yang pertama, peraturan bilik sains yang pertama. Membuka pintu dan tingkap sebelum memulakan aktiviti. Okey. Mengapakah kita perlu membuka pintu dan tingkap sebaik-baik sahaja memasuki bilik sains? Okey. Jadi apa yang ada dalam fikiran awak tentang mengapa kita perlu membuka pintu dan tingkap? Okey. Jadi kalau kita fikirkan, pintu dan tingkap ini memainkan satu peranan yang sangat penting dalam pengaliran udara dalam bilik sains. Jadi tujuan kenapa kita perlu patuh pada peraturan ini kerana untuk keselamatan. Kerana apa? Sebab kalau kita ada buat ujian ataupun eksperimen di dalam bilik sains yang melibatkan pembakaran ataupun terlibat dengan bahan-bahan kimia yang beruap. Jadi kalau kita tidak buka pintu dan tingkap, akan mendatangkan bahaya. Contohnya kalau terbakar, asap berkepul di dalam bilik sains akan menyebabkan kita sesak nafas, ataupun gas-gas kimia yang beruap akan menyebabkan kita terhidu gas-gas tersebut. Jadi ini semua adalah sebab yang menyebabkan bahaya, dan jadi kita perlu patuh pada peraturan ini untuk menjaga keselamatan diri kita dan orang lain. Seterusnya, memakai kasut yang bertutup. Okey. Memakai kasut juga merupakan peraturan sekolah. Mengapakah kita perlu sentiasa memakai kasut ketika berada di dalam bilik sains? Okey. Jadi, kenapa? Kenapa kita perlu memakai kasut? Selain daripada peraturan sekolah, memakai kasut ini juga merupakan tujuan keselamatan. Kerana apa? Kerana kita tahu di dalam bilik sains terdapat banyak bahan dan peralatan yang mungkin boleh membahayakan. Sebagai contoh,
saya bagi. Kita ada radar seperti tabung uji dan bikar yang diperbuat daripada kaca. Jadi, kalaulah ada serpihan tabung uji atau bikar yang telah pecah, yang ada di atas lantai yang kita tidak nampak dan mungkin akan terpijak kalau tidak memakai kasut, akan menyebabkan kaki kita akan terluka. Jadi untuk mengelakkan perkara ini daripada berlaku, jadi kita sebagai murid ataupun guru sekalipun perlulah memakai kasut ketika berada di dalam bilik sains. Okey, yang ketiga, mengambil peralatan sains dengan cermat dan tertib. Apakah yang akan terjadi jika sekiranya semua murid berebut-rebut semasa mengambil peralatan sains? Seperti yang saya telah bagi tahu tadi, peralatan sains, radas dan bahan ada yang diperbuat daripada kaca maupun besi. Jadi, kalau murid-murid berebut-rebut semasa mengambil peralatan sains tersebut, kita bimbang dan risau kalau peralatan itu akan jatuh dan pecah. Selain daripada itu, mungkin bahan-bahan yang ada di dalam peralatan sains itu akan tumpah dan terkena dengan di badan kita, di badan dan di pakaian. Jadi, kita nak elakkan daripada perkara ini berlaku. Seterusnya, menjaga kelengkapan dan peralatan bilik sains. Okey, apakah tindakan kamu sekiranya ternampak situasi seperti ini? Okey, kita nampak dua orang budak lelaki dia tengah buat apa? Dia sedang menconteng meja di dalam bilik sains. Jadi, apa tindakan kamu sekiranya kamu ternampak situasi seperti ini? Mestilah kamu akan menasihatkan mereka untuk tidak menconteng peralatan di dalam bilik sains. Kerana apa? Kerana bahan-bahan, barang-barang, peralatan dalam bilik sains ini adalah tanggungjawab kita bersama. Kerana bukan saja kita yang akan menggunakan peralatan ini, tetapi seluruh warga sekolah akan menggunakan barang-barang dan peralatan maupun kelengkapan di dalam bilik sains. Seterusnya, yang terakhir, sebelum kita pergi meninggalkan bilik sains, kita perlulah menutup suis kipas dan lampu apabila meninggalkan bilik sains. Jadi, mengapakah kita perlu menutup suis dan kipas apabila meninggalkan bilik sains? Ya, betul. Untuk mengelakkan pembaziran. Jadi, kalau kita tidak menutup suis kipas dan lampu, jadi kipas dan lampu masih berfungsi walaupun tiada orang di dalam bilik sains. Selain daripada pembaziran, dan kita tahu pembaziran itu sangat ditegah, mungkin kalau kita terlalu lama membiarkan suis kipas dan lampu ini terbuka, bimbang akan terjadi litar pintas. Dan litar pintas ini boleh menyebabkan kebakaran. Dan kebakaran boleh menyebabkan warga sekolah berada dalam keadaan bahaya. Okey. Jadi, kita telah bincangkan tentang 5 peraturan bilik sains. Jadi, mengapa kita perlu mematuhi peraturan bilik sains? Okey, kenapa? Cuba fikirkan, kenapa kita perlu patuh pada peraturan bilik sains? Adakah sebab saja-saja je peraturan ini diwujudkan, atau saja untuk biarkan awak rasa dikawal?
Okey, kita tengok kenapa. Okey, antara sebab yang utama, yang pertama sekali ialah disebabkan adalah aspek keselamatan. Memastikan keselamatan murid-murid maupun guru serta warga sekolah. Yang kedua, untuk mengelakkan kecelakaan yang mungkin berlaku kalau kita tidak mematuhi peraturan, dan yang terakhir sekali, mewujudkan suasana kelas yang kondusif. Jadi, jika peralatan dalam bilik sains, kipas, lampu, semuanya berfungsi dengan baik, peralatan semua cukup, tak ada yang rosak, meja cantik, bersih. Jadi, kita akan rasa lebih selesa untuk belajar di dalam bilik sains. Okey, jadi saya nak berikan awak satu tugasan untuk awak lukiskan satu peta buih yang ada 5 buih dalam ni, dan tuliskan di dalam buih ini 5 peraturan bilik sains yang kita telah belajar pada hari ini. Okey. Jadi kalau awak tak ingat, okay, tak ada masalah. Awak boleh ulang balik, tengok slide daripada awal, ataupun awak tengok saja pada slide ini dan salin dalam buku tulis sains awak. Buku tulis sains yang panjang. Okey, jadi untuk PDP sains kita pada hari ini, kita adakan secara Google Meet. Okey, kemudian tugasan-tugasan tu saya akan assignkan dalam Google Classroom. Saya rasa semua yang lain semua sudah ada masuk dalam Google Classroom, dan nanti tolong submitkan muat naik awak punya tugasan di dalam Google Classroom, tangkapkan gambar dan muat naik di dalam Google Classroom. Okey, sebelum berakhir, satu lagi tugasan yang saya ingin awak buat ialah di dalam buku tulis sains awak tersebut, buku tulisan yang panjang, okey, awak tuliskan di hadapan sekali, di muka surat yang pertama, peraturan bilik sains, okey, seperti yang ada dalam slide ni. Ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daripada saya beratur sebelum memasuki bilik sains, sehinggalah saya menutup suis kipas dan lampu apabila meninggalkan bilik sains. Okey, salin seperti dalam yang ada di sini. Okey, kemudian tanda tangan, nama dan tarikh. Okey, selain tu saya nak awak tuliskan juga disahkan oleh, kalau boleh saya minta awak untuk minta orang dewasa di dalam rumah untuk sahkan peraturan bilik sains yang telah awak tulis. Okey. Jadi terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk sama-sama kita belajar dalam kelas sains kita yang pertama. Okey, jadi jika ada apa-apa pertanyaan, okey, awak boleh hantarkan pesanan di Google Classroom ataupun di nombor peribadi saya 0109003965 ataupun emailkan kepada saya. Okey, ini email saya. Okey, jadi terima kasih. Kita jumpa lagi di sesi PDPR kita yang seterusnya. Okey, bye-bye.